والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. InsyaAllah kita akan memulakan pengajian atau diskusi bagi kitab yang sangat terkenal, dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi radhiyallahu ta'ala anhu, yang ditulis merupakan pada permulaannya adalah surat di antara beliau dengan muridnya. Salah seorang daripada murid Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengutus surat untuk bertanyakan kepada guru beliau tentang permasalahan, dan dijawab oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam tulisan ini, sehingga menjadi panduan kepada seluruh para salik ilallah azza wa jalla. Jadi sepanjang beberapa hari ini kita akan sama-sama diskusikan kitab ini, dan moga-moga dapat diselesaikan dan kita dapat mengambil faedah daripada kitab ini insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Kita akan baca dulu mukaddimahnya, kemudian saya akan syarahkan mukaddimah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أن واحدا من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله، واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع من دقائق العلوم واستكمل فضائل النفس. ثم إنه تفكر يوما في حال نفسه وقطر على باله فقال: إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها، والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في قبري، وأيها لا ينفع حتى أتركه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فاستمرت له هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله تعالى استفتاء، وسأل عنه مسائل والتمس منه نصيحة ودعاء. قال: وإن كان مصنفات شيخ كالإحياء وغيره تشتمل على جواب مسائلي، لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي، وأعمل بما فيها مدة عمري إن شاء الله تعالى. فكتب الشيخ الإمام هذه الرسالة في جوابه. تمام. Jadi ini adalah mukaddimah. Jadi kita baca mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi beliau memulakan dengan Alhamdulillah kerana mengambil dengan apa yang iktibas dengan permulaan surah Al-Fatihah, yang tidak ada yang lebih afdal pada memulakan sesuatu melainkan dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Wal aqibatu lil muttaqin. Aqibah adalah maksudnya di sini adalah al-jannah ataupun dengan makna as-sa'adah, as-sarmadiyah. Berdasarkan tafsiran daripada Sayyidina Ibnu Abbas, al-aqibah maknanya al-jannah. Wal aqibatu lil muttaqin ay wal jannatu lil muttaqin. Ya, aqibah itu dengan makna jannah.
lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan selawat dan salam, dan ini yang paling afdal, disertakan selawat dan salam sekali, dan khuruj minal khilaf. Sebahagian ulama mengatakan bahawa yang memadai dengan mengucapkan salat saja tapi tidak mengucapkan salam, hukumnya haram dan makruh di sisi Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan iqtidaan bil Quran, kerana Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Jadi kena letak dua-dua sekali. Tamam. Ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ala nabiyhi Muhammadin. Muhammadin i'rabnya apa dia? Badal ataupun atfi bayan. Badal ataupun atfi bayan, dan atful bayan di sini laisa lil idah walakin lil syaraf atau lil madh. Ini bukan untuk menjelaskan, kerana nabihi sudah ma'ruf tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diletakkan di sini apa dia, wajah diletakkan atfu bayan ataupun Muhammad ini, Sayyidina Muhammad di sini disebutkan adalah untuk lil madhi. Jadi disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu untuk tujuan memuliakan dan memuji. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa diletakkan dengan ajma'in? Moga-moga dengan meletakkan takkid tersebut adalah untuk mensekalikan ataupun menyertakan al-al kepada dengan makna kulli taqiyyin naqi. Setiap orang-orang yang bertakwa, yang bersih sehingga hari kiamat. Tamam? Dan ataupun wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sahbihi tadi untuk merangkumi keseluruhan para sahabat tanpa terkecuali. Seperti fahaman sebahagian daripada Syiah yang menafikan sohbah sebahagian dari kalangan sahabat. Jadi beliau meletakkan dengan takkid ajma'in tersebut adalah untuk merangkumi ataupun meliputi seluruh para sahabat dan seluruh golongan mukminin at-taqi yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. I'lam ayyuhat talibu kainan man kana. Ketahuilah wahai penuntut ilmu, siapa sahaja dan di mana sahaja berada, anna wahidan minat talabatil mutaqaddimin, bahawa satu orang daripada penuntut ilmu yang mutaqaddim, maksudnya ini di kalangan penuntut ilmu yang telah lama berada dengan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi yang berada dan mengambil manfaat dengan Imam Ghazali radhiyallahu anhu, sebab tu buktinya disebut lazama khidmat asy-syaikh al-Imam Zainuddin, yang bermulazamah berkhidmat kepada Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Jadi seorang di kalangan penuntut ilmu yang mutaqaddim, dan ini adalah permulaan kisah ni tujuannya adalah untuk memberikan semangat kepada mubtadi'in dan beri perhatian kepada muntahin bahawa risalah ini ataupun surat ini dan kemuliaannya tadi adalah padanya terkandung ilmu al-awwalin wal-akhirin. Ini ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu orang-orang yang akan datang. Dan natijah kepada hikmahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidil anbiya'i wal mursalin. Jadi tak memadai hanya kitab ini untuk mubtadi. Ini pemula dalam jalan ilmu, tetapi ianya juga diperlukan oleh orang-orang yang muntahi bagi menjadikan panduan dalam perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla. Karena dalam ni penuh dengan asrar ilahiyah dan nabawiyah yang perlu untuk seorang tersebut mengambil manfaat dengannya sepanjang perjalanan. Karena nanti
bila kita lihat bagaimana murid ini, kata beliau dalam Ihya, dia sudah memadai untuk menjawab segala persoalan. Tetapi yang diinginkan beliau adalah barakahnya syekh, yang mana kata beliau dia akan gunakan sebagai bekal perjalanannya, yang dia boleh bawa selalu untuk menjadi sebagai tabarrukan dengan suratnya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam perjalanan beliau menuju Allah Azza wa Jalla. Lazama ay dawama. Lazama dengan makna dawama ini berterusan khidmat syekh. Yang ini khidmat syekh di sini adalah khidmat dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal dengan Syekh Al-Imam Zainuddin. Zainuddin adalah gelar kepada Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali, laqabnya beliau, Zainuddin, Hujjatul Islam. Dan dikatakan bahawa Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, dalam sebahagian kitab, nama beliau sehingga datuk beliau ada 7 Muhammad. Bukan 5 saja. Saya pernah dengar Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah menyebutkan kata 5. Dalam sebahagian kitab disebutkan oleh Al-Qadimi dalam syarah bagi Ayyuhal Walad, kata beliau ada sebahagian kitab yang menyebutkan nama Imam Ghazali sehingga datuknya 7 orang Muhammad. Ini Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibnu Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Ahmad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi. 7 orang katanya. Sebahagian kitab sebut macam tu. Tapi yang masyhur 3. Muhammad ibnu Muhammad ibni Muhammad ibni Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Ya. Dan disebutkan dalam syarah bagi Burdah karangan Al-Imam Al-Syekh Zadah, yani Tashkubri Zadah, muhasyi bagi Baydawi, beliau menyebutkan daripada Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, kata beliau, samaitu auladi Muhammadan ila ahadina hadha. Jadi beliau menamakan anaknya juga dengan Muhammad. Jadi tetap dinamakan dengan nama Muhammad. Jadi namanya Muhammad, anak dia pun bernama Muhammad juga. Dia kerana ingin mengambil dengan faedah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya riwayat Imam Dailami dalam Musnadil Firdaus. Kata beliau, inni la u'adzibu man summiya bismika bin nar. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, sungguhnya aku tidak akan mengazab seseorang yang diberikan dengan namamu dalam neraka. Dalam riwayat yang lain disebut, astahyi an u'adziba bin nar. Ini aku malu, kata Allah, untuk mengazab seorang yang namanya Muhammad dalam neraka. Dan kemudian ada riwayat lagi dan disebutkan oleh juga Imam Dailami, yuqifu 'abdan baina yaday Allah ta'ala fayamuru bihima ila jannati fayaqulan. 2 orang hamba dihadapkan kepada Allah, kemudian diarahkan mereka berdua ke syurga. Maka kedua-dua mereka mengatakan, Rabbana bima sta'halna al-jannata. Apa yang menyebabkan kami layak untuk masuk syurga? Walam na'mal amalan. Kami tak buat amalan yang amal khair, maksudnya kami tidak buat amal baik yang banyak pun. Fa yaqulullahu udkhula al-jannata fa inni alzamtu ala nafsi alla adkhula an-nar man ismuhu Ahmad wa Muhammad. Jadi kata Allah, masuklah kedua-dua kamu dalam syurga kerana aku tidak melazimkan kepada wajibkan diriku ini untuk memasukkan seseorang tadi ke dalam neraka yang namanya Ahmad atau Muhammad. Kerana al-jannah fadlullah azza wa jalla. Syurga itu adalah fadlullah, daripada keagungan Allah. Jadi ini jangan kita sebut, seronoklah orang yang nama Muhammad, jadi tak masuk neraka. No. Jadi bahagialah kalau macam tu, boleh buat maksiat lah. Tidak lazim macam tu. Bila disebutkan inni la alzam fa inni alzamtu ala nafsi alla adkhul. Ini aku melazimkan diriku, kata Allah Taala, dengan makna tidak bagi Allah Subhanahu wa taala dilazimkan dengan sesuatu sebenarnya. Allah tidak dilazimkan. Mesti orang ni kalau buat dosa
Kalau tidak beriman kepada Allah Ta'ala, ya tidak beriman tu satu. Maksudnya tidak orang panggil melakukan amal yang banyak, maksudnya dia kena masuk neraka dulu. Dia mesti masuk syurga. Siapa yang lazimkan Allah Ta'ala macam tu? Allah tidak dilazimkan dengan sesuatu pun. Tamam? Maka bila mana Allah Ta'ala ingin memasukkan siapa saja ke dalam syurga, itu kuasanya Allah, dan juga berhak bagi Allah Azza wa Jalla untuk melakukan apa saja. Dan ini ada sekurang-kurang ada riwayat yang disebut dalam fi fadail tasmiyah bi Ahmad wa Muhammad. Ini dalam bab berkaitan dengan kelebihan dinamakan dengan Muhammad dengan Ahmad. Dan disebutkan juga dalam sebahagian riwayat dikatakan man wulida lahu thalathatun minal waladi lam yusammi ahaduhum Muhammadan faqad jafani. Jadi siapa yang melahirkan 3 orang anak, ada 3 orang anak lelaki tapi tidak dinamakan seorang pun dengan Muhammad, faqad jafani, maka dia telah bersikap keras dengan aku, kata Rasulullah. Nah. Tamam. Ini banyaklah riwayat-riwayat tentang nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tu kan para ulama mengatakan bahawa sesiapa yang anaknya nama Muhammad, maka akrimu, muliakan anak yang dinamakan dengan Muhammad tersebut. Dan ketika kamu berhadapan dengannya, ingat bahawa yang telah kamu ambil tadi nama nabimu, dan baiki dengan perhubunganmu dengannya, dan jangan menyakitkan dia dengan tanganmu. Jadi untuk mendidik dia, tapi jangan menyeru dia dengan Muhammad sepatutnya. Sampai ada sebahagian ulama menyebutkan ketika mana anak kamu dinamakan dengan Muhammad, ketika kamu ingin mencela, jangan mencela dia dengan Muhammad. Jangan mencela dia dengan hey Muhammad yang begini. Jangan. Karena apa? Karena ini buruk adab dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena hati-hati dengan adab tersebut. Dan itu mungkin orang Melayu kita menamakan anak mereka walaupun Muhammad, kemudian dipanggil dengan nama yang ringkas seperti Mat ataupun seumpamanya, adalah mungkin untuk mengelakkan daripada perkara tersebut. Ketika ingin mencela, maka dicelanya Mat, bukan Muhammad. Ataupun orang Turki memanggil dengan Mehmet, tidak memanggil dengan Muhammad, adalah kerana untuk kalau dicela atau buruk akhlak kanak-kanak tersebut atau anak tersebut, maka dia tidak menyebutkan dengan buruknya akhlak Muhammad ini. Tak. Buruknya akhlak Mat ini atau Mehmet ini. Jadi keluar tu daripada sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'adduban ma'a sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu jangan diletakkan dengan sifat macam tu. Dan orang yang bernama dengan Muhammad, maka hendaklah dia sentiasa mengingati bahawa dia sedang membawa nama yang besar, dan perlu baginya untuk dia sentiasa berakhlak dengan akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh disebut Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, washtaghala bitahsili wa qira'atil ilmi alaih. Dan murid ini, talabah wahidan min talabah tersebut, beliau telah ishtaghala bitahsil, ini menyibukkan dirinya dengan menghasilkan ilmu, ini mendapatkan ilmu dari mana siapa? Dari syekh. Wa qira'atil ilmi alaih, dan membaca ilmu kepada syekh. Jadi kalau disebut qira'ah alaih dengan mana qira'ah anil qira'atil ilmi an syekh, maksudnya daripada syekh maksudnya. Hatta jama'a min daqa'iqil ulum, sehingga dia berjaya mengumpulkan ilmu yang halus-halus. Ini ilmu yang gharaib al-ulum. Dan juga ilmu yang latifah, maksudnya yang halus. Wastakmala fadailan nafsi, dan menyempurnakan kelebihan bagi jiwanya dengan tahzibil akhlaq, dengan keilmuan yang mendalam. Jadi maksudnya ni bukan menuntut ilmu yang baru. Beliau bermulazamah dengan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu sehingga mendapatkan daqaiqil ulum dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Suma innahu, setelah dia pulang ke kampungnya, setelah dia balik ke kampung dan duduk di kampung berkhidmat kepada masyarakat di tempatnya, jadi satu hari
beliau terfikir. Innahu tafakkara yauman, ay yaum minal ayyam. Yauman di sini bukan hari yang beberapa hari ataupun seumpamanya, sebut yaum mutlaq dipanggil. Yakni beliau berfikir dalam satu hari ataupun satu masa, fi hali nafsi, tentang hal dirinya, hal jiwanya. Wa qatara ala balih, dan terlintas ala balihi ay ala qalbih. Bal dengan sini maknanya qalb. Wa qala, lalu dia berkata, inni qara'tu anwa'an minal ulum. Sesungguhnya aku telah membaca banyak jenis ilmu. Anwa'an ay kathiratan minal ulum. Ini banyak, anwa'an kathirah minal ulum. Jadi banyak jenis ilmu. Wa saraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Dan aku telah menggunakan, saraftu maksudnya menggunakan seluruh masa mudaku. Ray'ana umri maksudnya syababi. Ray'an maksudnya ni waktu syabab beliau. Ala ta'allumiha, dengan mempelajari al-ulum. Ala ta'allumiha, ala ta'allum anwa' min al-ulum. Ini mempelajari pelbagai jenis ilmu tersebut. Wal'an yanbaghi an a'lama ayyu naw'iha. Minta maaf ni. Wal'an yanbaghi an a'lama ayya naw'iha. Ayya, kenapa ayyu itu? An a'lama ayya naw'iha yanfa'uni ghadan. Itu apa dia? Ada baris? Ayya kan? Ini dalam kitab apa ni, Darul Minhaj itu ada ayyu. Ayya maksudnya. Wal an yanbaghi an a'lama ayya naw'iha yanfa'uni ghadan. Dan sekarang aku perlu untuk mengetahui mana jeniskah yang bermanfaat untukku ghadan. Ghadan ay yaumul qiyamah. Ini yang bermanfaat untukku esok. Esok itu maksud dia apa dia? Jadi pada hari kiamat. Wa yu'nisuni fi qabri, dan yang akan bersama denganku dan yang mempertahankan ketakutanku. Itu maksud yu'nisuni. Yang ini bersifat uns, ilmu yang bersifat uns ataupun bersifat jinak denganku nanti di akhirat, dalam kuburku nanti. Apa dia makna jinak tadi? Yu'nisuni, yang ini yusahib ma'i, yang bersama dengan aku. Wa yadfa' wahsyati, dan yang menghalang daripada ketakutanku fi qabri, dalam kubur nanti. Wa ayyuha, disebut ni wa ayyaha, wa ayyaha, yani a'lam ayya naw'iha la yanfa'uni hatta atrukahu. Sekali lagi, ayyaha, wa ayyaha la yanfa'u hatta atrukahu. Dan mana satu yang tidak bermanfaat bagiku sehinggalah aku meninggalkan dia. Yani aku tak patut ambil ilmu tersebut. Lianna minal ulum ma la yanfa' li sahibih. Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat untuk tuannya. Bahkan qad yadurruh, bahkan kadang ada yang memudaratkannya. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam Ihya ada menerangkan tentang perkara tersebut. Mana ilmu yang dianggap oleh awam, ya'taqiduhu ammatun nas, hadha min ulumiddin wa laysa minha. Nampak, dia kata ada ramai orang yang menganggap tu ilmu agama, sebenarnya itu bukan ilmu agama. Disenaraikan oleh beliau dalam Ihya Ulumuddin, dalam Kitabul Ilm. Dan kemudian disenaraikan ilmu yang perlu untuk dituntut oleh penuntut ilmu dan seumpamanya. La Ihya ada disebut, dan raja' ilaihi fa innaha nafi'ah, fa innahu nafi', kerana dia sangat bermanfaat. Tamam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi termasuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang haram dan ilmu yang dilarang. Disebutkan dalam Syibah wan Nadhair Ibn Nujaim, kata beliau, termasuk ilmu tadi adalah ilmu sya'badah, ilmu sihir, ilmu tanjim, ilmu raml. Ini semua dipanggil ilmu nujum dan seumpamanya. Ilmu nujum di sini dengan ilmu ramalan-ramalan dan seumpamanya. Tamam? Jadi maksud di sini
Termasuk juga dengan mungkin hadis tadi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Mungkin hadis tadi juga merangkumi ilmu yang tidak memberikan manfaat bagi akhirat. Apa saja ilmu yang tidak memberi manfaat untuk akhirat, maka dan juga dengan tujuan yang tidak baik dengan tuntutan ilmu tersebut, maka ianya dikira sebagai tidak bermanfaat. Fastamarrat lahu hadhihi al-fikratu. Jadi kemudian fikrah itu ataupun fikiran itu sentiasa berlegar di dalam otak fikirannya murid tersebut, hatta kataba ila hadrati syekh, sehinggalah beliau menulis kepada hadrati syekh. Jadi perkataan hadrah di sini dengan makna ta'zim kepada syekh, ini kepada hadirat syekh, ini kepada pangkuan syekh, ataupun hadrah di sini dengan makna gelar yang dipuji kepada guru beliau, Syekh Hujjatul Islam Muhammadin Al-Ghazali. Kenapa diulang kali kedua? Padahal tadi dah sebut dah. Dia sebut dah tadi dia bermulazamah dengan Imam Ghazali, kemudian dia nak tulis surat kepada Imam Ghazali, ulang sekali lagi nama Imam Ghazali. Kerana mungkin di sini adalah untuk ziyadatut ta'zim. Diulang nama guru beliau, disebutkan, dia tak sebut dengan hatta kataba ilaihi rahimahullah, tapi disebut hatta kataba ila hadrati syekh Hujjatul Islam Muhammadin Al-Ghazali. Tujuannya adalah untuk apa? Ziyadati ta'zim. Dan menunjukkan kata ni tujuan sebenar dia tadi adalah untuk mendapatkan faedah daripada gurunya tersebut. Istifta'an, ini memohon fatwa. Fatwa di sini kalau zahirnya fatwa berkenaan dengan hukum hakam, dan ini fatwa untuk hatinya. Fatwa untuk hatinya. Wasa'ala anhu masaila, dan dia bertanya kepada Syekh, yakni Imamul Ghazali, beberapa masail. Waltamasa minhu nasihatan wa du'a, dan mengharapkan mendapatkan doa dan nasihat daripada guru beliau. Tujuannya untuk apa? Untuk dia baca pada waktunya nasihat tersebut, dan doa tadi untuk dia mendapatkan barakah berterusan dengan doa gurunya yang telah ditulis. Qala, maka murid tadi menyebut, wa in kana musannafatu syaikhi kal ihya wa ghairihi tashtamilu ala jawabi masaili. Walaupun karangan Syekh Al-Imam Al-Ghazali seperti Ihya dan seumpamanya yang lain itu mengandungi apa sahaja jawapan kepada masalah beliau, masalahku kata beliau, lakin maksudi, tetapi maksud utamaku. Tengok. Ini tujuan utama murid ini menulis surat tersebut apa dia? Lakin maksudi an yaktuba syaiqu hajati fi waraqatin. Agar syekh menulis hajatku tersebut dalam waraqat ataupun helaian kertas kecil. Waraqat ini adalah lembaran-lembaran kertas yang kecil bagi menjawab persoalan beliau. Takunu ma'i muddata hayati, yang akan bersama denganku sepanjang hidupku, katanya. Dia inginkan surat ini dengan sirnya dan zubdah lataifil hikmah tersebut, Syahrimi, itu didapatkan oleh beliau dalam sepanjang perjalanan hidupnya menuju Allah Azza wa Jalla. Wa a'malu bima fiha muddata umri, dan untuk aku beramal dengannya, dengan apa yang ada di dalamnya, fi waraqat, fiha ini fi waraqat, sepanjang umurku, insya-Allah taala. Dan kemudian disebut fakataba syaikhul imamu hadhihi risalata fi jawabihi. Maka al-Imam Al-Ghazali lalu menulis surat ini bagi menjawab berdasarkan apa yang disoal oleh murid tersebut. Jadi sebelum tu kita ceritakan sedikit tentang faedah ajibah dan kisah yang menarik berkenaan dengan Ihya Ulumuddin, seperti yang disebutkan tadi, wa in kana musannafatu syekh kal ihya wa ghairihi. Jadi ditujukan ataupun disebutkan secara khusus Ihya, dan tulisan-tulisan ini disebut dengan ghairihi saja. Jadi kerana Ihya adalah kitab Imam Ghazali yang dikira sebagai, dipanggil magnus opus, tulisan yang terbesar ataupun orang panggil apa?
tulisan utamanya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengarang Ihya, dan disebutkan di dalam karangan Al-Imam As-Subki radhiyallahu ta'ala anhu, Tajuddin As-Subki dalam tabaqat beliau, tabaqat Syafi'iyah, ketika menceritakan tentang Al-Imam Al-Ghazali, juga disebutkan juga oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Tashbihul Arkan tentang kisah seorang yang bernama Abul Hasan Ibni Harzaham. Abul Hasan Ibni Al-Harzaham ini, beliau ketika melihat Ihya Ulumuddin, beliau mendapati dalamnya ada bid'ah yang mukhalafah dengan sunnah. Jadi dia berpesan ataupun dia bagi tahu kepada sultan pada waktu tersebut untuk mengutip Ihya, mengumpulkan Ihya dan membakarnya. Ini Abul Hasan Harzaham. Jadi waktu dia mengarahkan perkara tersebut, jadi bila dimusyawarah dengan fuqaha pada waktu tersebut, maka mereka bersepakat untuk membakar Ihya pada waktu itu. Ini ajaib. Dan malam tersebut Abul Hasan melihat dalam mimpi bertemu dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dengan Sayyidina Rasul dalam mimpi tersebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, dan Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali berdiri dan pegang kitab Ihya pada waktu tersebut dalam mimpi ni. Abul Hasan Harzaham nampak dalam mimpi tadi ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, dan Imam Ghazali berdiri pegang Ihya. Lalu kata Imamul Ghazali dalam mimpi tersebut, "Unzur ya Rasulullah, fa in kana fihi bid'atun mukhalafatun li sunnatik kama za'ama hadha tubtu ila Allah." Ya Rasulullah, tolong tengok dalam kitabku ini. Kalau dalamnya ada bid'ah yang mukhalafah dengan sunnahmu, maka benar seperti yang dia kata, aku bertaubat kepada Allah, ya Rasulullah. Wa in kana mustahsinan atau mustahsanan, kalau ianya baik, ya Rasulullah, hasalali min barakatik, dan berhasilku ni daripada keberkatanmu, ya Rasulullah, untuk aku menulis kitab ni, fansifni min qasmi, maka tolong aku dengan orang yang telah menuduhku ni. Fa aqada wa nadhara waraqatan. Maka Rasulullah pun pegang kitab tu dalam mimpi, pegang kitab Ihya, lalu dibuka satu waraqah dibuka. Satu Nabi tengok. Kemudian Nabi kata, "Wallahi inna hadha la syai'un hasan." Nabi kata, ni bagus kitab ni. Dan Sayyidina Nabi bagi pula kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pula buka waraqah tengok. Dan Sayyidina Abu Bakar pun kata, "Wallahi hadha la syai'un hasan." Kitab ni baik, bagus. Nabi bagi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun buka. Sayyidina Umar pun kata, "Wallahi inna hadha la syai'un hasan." Ni pun baik, semua baik. Tiga orang tu, Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kesemuanya kata, "Wallahi inna hadha la syai'un hasan." Fa amara Rasulullah bi tajridi Abil Hasan min thiyabih. Rasulullah kata, buka baju ni kawan ni. Hak mimpi tu, buka baju dia. Wa darabahu haddal muftari. Lalu dipukul dia dengan had orang yang qazaf. Orang yang menuduh orang. Dia kira macam qazaf tu. Jadi pukul dia lebih kurang 40 kali. Berapa? 80 kali. Pukul. Wastaiqadha min manamih. Dan dia jaga daripada tidur. Maka dia memaklumkan kepada para sahabatnya, bima jara lahu, dengan apa yang telah berlaku kepadanya. Walam yazal alamud darbi miqdara sanah. Dan sakit lekang dia setahun. Setahun sakit lekang kena tibai. Dan kemudian dia buka balik Ihya, dia tengok balik. Dia kata, tak ada apa yang mukhalafah dengan sunnah. Semuanya benda bagus. Terus berubah pandangan, lepas dipukul. Maksudnya pukulan tadi bukan hanya mendapatkan kesakitan, tapi mendapatkan kefahaman. Sekali baru nampak faham. Sekali barulah dibukakan dengan pembukaan untuk melihat nur pada Ihya. Sebelum tu dilihat dengan pandangan mata hasad, tapi setelah tu melihat dengan pandangan yang baik. Walaqad mata yauma mata, dan dia telah wafat pada hari wafatnya tadi. Wa atharus siyati zahirun ala jismih,
kesan pukulan tu dibuka belakang mana, ada kesan pukulan tu masih kekal seketika dia wafat. Ni Ibnu Abil Hasan Ibni Harzaham yang dipukul dalam mimpi dengan arahan Nabi SAW disebabkan kerana ingin membakar Ihya, maka akhirnya dia bertaubat setelah itu. Tamam. Ini antara salah satu daripada karamahnya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Sebab tu orang yang menuduh Ihya dan seumpamanya dengan kalangan Imam Ghazali, khususnya Ihya ni, dengan tuduhan-tuduhan yang begitu, maka tuduhan mereka tadi tidaklah diambil perhatian dan perlu diabaikan sahaja. Kenapa? Kerana para ulama telah memakai dan menerima kitab Ihya ini dengan qabul, dan itu dalil kepada kebenaran dan juga ikhlasnya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam karangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian Imam Ghazali memulakan lagi sekali dengan basmalah. I'lam ayyuhal waladu wal muhibbul azizu, atala Allahu baqa'aka bi ta'atihi wa salaka bika sabila ahibba'ih, anna mansyura an-nasihati yuktabu min ma'din ar-risalati alaihi salatu wassalam, in kana qad balaghaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Jadi ini permulaan daripada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Tamam. Yang ini Imam Al-Ghazali memulakan dengan basmalah sekali lagi, kemudian beliau memberikan tambih kepada muridnya dengan menyebut i'lam ayyuhat talib. Terus sebut ni ayyuhal walad. Ini sebab tu kitab ni namakan dengan ayyuhal walad. Ada sebahagian kitab tulis dengan ayyuhal waladul muhib. Sebab disebut sini ayyuhal waladu wal muhibbul azizu. Tamam. Jadi ketahuilah wahai anakku. Jadi takbir dengan walad di sini adalah untuk menunjukkan kamali syafaqah, sempurnanya kasih sayang syekh kepada muridnya beliau. Dan isyarat juga di sini bahawa nasihat tersebut adalah seakan-akan daripada ayah kepada anak. Jadi hariyu qabuliha. Jadi lebih lagi akan diterima oleh anak tersebut, murid tersebut, dan dia akan melazimi berterusan dengan nasihat tadi, melaksanakannya. Itu makna dia. Sebab itu digunakan dengan walad, ayyuhal walad. Wal muhibbul azizu, ini ataf kepada walad. Dan aziz di sini dengan makna izzatul mahabbah, iaitu dengan yang nadir maksudnya. Yani kecintaan yang nadir. Al-aziz maksudnya nadir, yani qalil, yang tak ramai yang sedemikian. Betul, Al-Aziz juga dinamakan dengan Aziz kerana linudratih, kerana jarangnya orang yang macam tu. Ini kecintaan yang nadir, kecintaan yang luar biasa ni maksudnya. Baik. Dan kemudian atalallahu baqa'ak. Imam Ghazali mendoakan dengan dipanjangkan umur, dan dipanjangkan umur, baqa'ak di sini dengan panjang umur. Baik, panjang umur yang bagaimana? Bi ta'atih, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Betul kata ulama, bagaimana boleh tasawur doa dengan ditambahkan umur, sedangkan Allah Taala menyebut wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan? Jadi macam mana Allah tidak akan mentakhirkan dan tidak akan mendahulukan. Doa dengan panjang umur ni macam mana boleh minta, sedangkan perkara tadi telah ditetapkan. Maka jawapan para ulama sebut, ya betul disebut dalam Al-Quran, tetapi dalam hadis yang sahih, ini tidak akan bertambah umur tadi melainkan dengan bir, dengan kebaikan. Dan dalam disebutkan juga bahawa kemungkinan dimaksudkan di sini adalah qada'nya tadi adalah qada' yang muallaq. Jadi dita'liq dengan bir. Kalau buat kebaikan maka umurnya akan jadi panjang. Kalau kata tidak buat kebaikan maka umurnya pada tahap sekian-sekian dan seumpamanya. Jadi pengetahuan perkara tersebut adalah pada malaikat Allah Ta'ala, bukan pada Allah. Kerana Allah Azza wa Jalla mengetahui yang terdahulu dan akan datang. Mana yang dipilih oleh hamba tersebut telah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian lagi mengatakan bahawa
yang dimaksudkan tadi adalah dengan diberi keberkatan pada umur. Walaupun umurnya ditetapkan sebanyak itu, tapi umurnya berkat. Seakan-akan panjang umurnya. Banyaklah pandangan ulama tentang masalah tersebut. Atalallahu baqa'aka bi ta'atih. Maka Allah memanjangkan umurmu dengan taat kepada Allah. Nah, jadi ziyadah umur, nah, yajuz, harus tadi kalau kata diminta untuk taat kepada Allah. Tamam? Ataupun boleh jadi ba tadi dengan makna sababiyah. Atalallahu baqa'aka bisababi ta'atih. Dengan sebab taat, maka akan bertambahnya umur. Ini yang panggil barakah. Jadi ini ba sababiyah. Boleh jadi. Dan dan ini juga untuk memberikan semangat kepada seorang tersebut bagi melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah sebagai pendorong kepada tambahan umur. Jadi taat akan tambah umur. Jadi mafhum daripada situ apa dia? Kalau kata tidak tambah umur dengan taat, kalau bukan dengan taat, kalau dengan maksiat, maksudnya akan tidak panjang umurnya. Itu. Baik. Wasalaka bika sabila ahibbaih. Dan moga kamu dijalankan bika pada kamu dengan jalanan para kekasihnya Allah Azza wa Jal. Moga dijalankan kamu dengan jalanan kekasihnya Allah. Sabila ahibbaih maksudnya iaitu dengan jalanan para ahlillah, dengan jalan yang sabilil mun'im alaihi, al-mun'am alaihi, alaihim minan nabiyyin, iaitu sabil, jalan orang-orang yang diberi nikmat dengan jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itu maksud ahibbaihi. Jadi ini doa dengan kemuliaan. Doa dengan kemuliaan. Baik. Dan kemudian anna mansyuran nasihah. Anna mansyuran nasihah. Jadi mansyur, apa dia makna dia? Ada yang baca dengan mansur. Kalau mansyurun nasihah ni, yakni nasihat yang telah tersebar. Itu kalau mansyur. Kalau dibaca dengan, ada sebahagian nuskhah dibaca dengan mansur an-nasihah. Sa. Bukan shin, sa. Jadi dengan sa, jadi makna dia apa? Ai nasrul laali. Maksudnya untayan-untayan nasihat yang indah. Sesungguhnya untayan-untayan. Kalau kita dibaca dengan mansur, maksudnya untayan-untayan nasihat. Diibaratkan seperti untayan rantai yang diletakkan dengan permata. Kalau mansyuran nasihat dengan makna nasihat-nasihat yang telah tersebar. Faham? An-nasihah yang telah tersebar tadi di seluruh aqalim, dengan di seluruh alam ni, yuktabu min ma'dinir risalah. Nah, yang diambil, ditulis dan diambil daripada apa? Ma'dinir risalah, daripada orang panggil apa? Daripada perbendaharaan kenabian, kerasulan alaihi salatu wassalam, yang diambil daripada ma'din. Ma'din ni kan tempat ambilan yang, kalau kita kata emas tu, dia ada dia punya dia punya ma'din dia. Ini tempat ambilan dia. Jadi seperti mana emas dikeluarkan daripada tempat ambilan dia, maka begitu juga dengan kalam Nabi SAW, diambil daripada ma'dinnya. Jadi nasihat yang telah ditulis daripada perbendaharaan kerasulan alaihi salatu wassalam, itu yang diambil daripada situ. In kana qad balaghaka minhu nasihatun. Diketahui olehmu, wahai anakku dan wahai kekasihku yang aziz, yang mulia, yang luar biasa. Moga Allah memanjangkan umurmu dengan ketaatan, atau moga Allah memanjangkan umurmu dengan sebab taatmu, dan moga Allah menjalankan kamu dengan jalanan para kekasihnya. Anna mansyuran nasihah, dan nasihat yang telah tersebar tadi ditulis daripada perbendaharaan kenabian, kerasulan alaihi salatu wassalam. In kana qad balaghaka minhu nasihatun, kalaulah nasihat tadi telah sampai kepada kamu. Jadi nasihat di situ dengan makna ayu nasihah, maksudnya jinsin nasihah. Jadi ataupun dengan salah satu nasihat sahaja.
Sudah memadai kalau nasihat daripada Nabi ni satu pun dah memadai dah. Maka kata beliau, kalaulah telah sampai kepada kamu mana-mana nasihat tersebut, fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Jadi apa hajat lagi kamu perlu dengan nasihatku? Kerana nasihat Nabi sudah memadai. Nampak? Wa illam tablughka. Wa illam tablughka. Kalau kita tidak sampai lagi nasihat tersebut, faqulli, maka sebutkan kepada aku, madza hassalta fi hadhihi as-sinin al-madiyah. Apa yang telah kamu dapatkan dengan tahun-tahun yang lalu yang kamu belajar dengan aku tu. Kamu dapat apa macam tu? Duduk lama dengan aku, kamu dapat apa? Kalau kamu kata tidak pernah dengar nasihat tersebut. Kalau pernah dengar, apa perlu lagi dengan nasihat aku, kata Imam Al-Ghazali. Ini orang panggil apa ni? Orang panggil di sini bukan Imam Ghazali mengelak untuk menjawab. Buktinya beliau jawab lepas tu. Ini adalah sebagai tambih kepada muridnya agar memberi perhatian dengan apa yang telah dia pelajari dan tidak ihmal dengan nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Karena nasihat Nabi itu nasihat yang agung. Nasihat Nabi itu nasihat yang luar biasa. Tamam. Jadi kerana itu beliau menyebutkan demikian. Agar murid ini meletakkan dalam hatinya ta'zimun Nabi. Meletakkan Nabi itu pada peringkat yang pertama. Hatta lebih tinggi daripada gurunya. Jadi apapun, Nabi tetap lebih dahulu daripada sesiapa pun. Itu makna Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Maka kemudian Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan nasihatnya yang pertama, ayyuhal walad, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qawluhu alamatu i'radillahi minal abdi ishtighaluhu bima la ya'nih. Ini insya-Allah kita akan sambung pertemuannya pada esok pagi insya-Allah taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.